Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lima wa at-tadhakkura wa at-tadhkira wa an-naf'a wa al-intifa' wa al-ifadata wa al-istifadata wa al-hatha ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa dilalati 'ala al-huda ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah pada malam yang berbahagia ini kita menyambung kembali mudzakarah kitab kita. Jadi semalam kita dah baca tentang syarat-syarat al-istita'ah, kemudian bahagian bagi al-istita'ah, kemudian amalan-amalan haji. Kita sebut ada 3. Pertama rukun, yang kedua wajibat, yang ketiga sunan. Rukun haji kita sebut ada 6, dan telah kita selesaikan rukun haji yang pertama, iaitu al-ihram. Jadi kita masuk rukun haji yang kedua, iaitu al-wuquf bi Arafah. Al-wuquf bi Arafah wa huwa ar-ruknul a'zamu fil hajj. Wukuf di Arafah ialah rukun yang paling agung, paling besar dalam haji. Dalam umrah tidak ada wukuf. Fa fil hadithi al-hajju Arafah. Man adraka Arafata qabla an yatlu'a al-fajr faqad adraka al-hajj. Dalam sebuah hadis disebut al-hajj ila Arafah. Barang siapa yang sempat untuk berwukuf di Arafah sebelum daripada terbitnya fajar, maka dia telah mendapat haji. Jadi Nabi sebut barang siapa yang sempat wukuf di Arafah sebelum daripada terbitnya fajar hari yang ke-10, terbitnya fajar hari yang ke-10 Dzulhijjah, iaitu pada hari raya, maka dia dapat haji. Faqad warada a'zamu dhanbi man waqafa bi Arafat wa dhanna anna Allah lam yaghfir lah. Sebesar-besar dosa ialah mereka yang wukuf di Arafah tapi masih menyangka Allah Ta'ala tidak ampunkan dosanya. Itu dosa paling besar. Apa dia? Orang tu wukuf di Arafah tapi masih bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Taala tidak ampunkan dosanya. Boleh? Naam. Wa qala al-Imam al-Habib Abdullah ibn Alawi al-Haddad wasifan al-hala fi sa'idi Arafat al-Tahir wa fi Arafat kullu dhanbin mukaffaru aw mukaffarun wa mughtafarun minna bi rahmati ghafiri. Jadi al-Imam Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad sebut, di Arafah setiap dosa diampunkan, dan diampunkan dengan daripada kami dengan kerahmatan Tuhan yang Maha Pengampun. Kemudian dibincangkan waktu wukuf di Arafah. Bilakah masuk waktu wukuf? Yadkhulu min zawali syams lil yaum at-tasi' ila fajri al-yawm al-ashir. Masuknya waktu wukuf ialah daripada tergelincirnya matahari hari ke-9. Jadi bila masuk hari ke-9 Dzulhijjah, yang kita panggil sebagai hari Arafah, boleh? Masuk je Zuhur, maka dah masuk dah waktu untuk wukuf di Arafah. Dan waktu wukuf di Arafah berterusan sehinggalah subuh pada hari ke-10. Jadi waktunya bila? Start daripada Zuhur hari ke-9 sampailah subuh hari ke-10 Dzulhijjah. Maknanya bila masuk subuh dah habis dah waktu untuk wukuf di Arafah. Cumanya dalam taklid tu disebut walau waqafu ghalatan bi Arafata fil yaumil ashir ajza'ahum. Kalau
ada manusia yang wukuf di Arafah secara tersilap. Mereka wukuf pada hari ke-10. Tak. Sepatutnya subuh hari ke-10 tu dah habis dah. Subuh hari raya tu habis dah. Tapi mereka tersilap. Mereka sangka itu hari yang ke-9. Jadi mereka wukuf siang tu ke ataupun lepas zuhur tu ke. Maka disebut ajza'ahu, memadai juga wukuf tu. Malah kalau tersilap wukuf pada hari ke-11 Zulhijjah sekalipun, maka sah juga wukuf tersebut. Limasyaqqatil qada'i alaihim, sebab susah untuk mereka qada' lah. Sebab nak tunggu pula 9 Zulhijjah tahun depan tu makan setahun. Boleh? Dan boleh jadi tahun depan tu pula mereka tersilap lagi. Lepas tu tangguh pula setahun lagi. Masuk tahun ketiga tersilap lagi, wukuf hari ke-10 juga. Pakai cerah lah. Pakai cerah sampai ke bila-bila tak selesai kefarduan wukuf tu. Jadi ulama fiqh sebut, kalau mereka tersilap wukuf hari ke-10 atau hari ke-11 masih sah, tidak ada masalah. Sebab nak qada' tu susah, satu hal dah. Yang keduanya, kalau qada' pun boleh jadi waktu qada' tu tersilap lagi. Tahun depan qada' tersilap lagi. Boleh? Wali annahum la ya'manuna mislahu fil qada'. Wal qadrul wajibu minhu. Bila kita wukuf, apakah qadar yang wajib kita laksanakan? Adakah mesti duduk 3 jam, 4 jam, ataupun sehari semalam, ataupun macam mana? Syekh sebut al-huduru bi ardi Arafata lahzatan wahidatan walau marran aw naiman. Yang wajib kita lakukan di tanah Arafah ialah semata-mata hadir di tanah Arafah. Tanah Arafah ni dia ada tanda lah. Bila pergi ke sana dia ada tanda. Dalam hudud ini, dalam kawasan ini disebut sebagai tanah Arafah. Jadi yang wajib kita hadir ke tempat itu, ke tanah Arafah tersebut. Walaupun dengan menaiki kenderaan. Maknanya kita masuk dalam tanah Arafah tu, kita tak turun daripada kenderaan kita dah memadai. Ataupun kita duduk atas pokok. Boleh. Yang penting dia punya akar pokok dalam tanah Arafah. Jadi akar dalam tanah Arafah, kita duduk atas pokok tu. Sah, tidak ada masalah. Faham tak? Yang tak boleh ialah, yang tak boleh dia macam ni, berkait dengan pokok ni lah. Kalau pokok tu tumbuh dalam tanah Arafah, jadi dia punya akar dalam tanah Arafah, kita naik atas pokok. Tempat dahan yang kita duduk tu juga dalam tanah Arafah, maka sah lah, tidak ada masalah. Yang kedua, akar duduk dalam tanah Arafah, tapi dia punya dahan duduk di luar tanah Arafah. Kita panjat dan kita duduk di luar tanah Arafah, maka tidak sah. Macam mana pula kalau dia punya akar di luar tanah Arafah, tapi dia punya dahan masuk tanah Arafah? Kita wukuf di atas dahan yang dalam tanah Arafah. Ketika itu sah. Jadi kesimpulannya mesti kita wukuf di tanah Arafah, sama ada atas pokok ke atas kapal terbang ke, ikutlah, boleh belaka. Nah. Lepas tu nak hadir tu berapa lama? Lahzatan wahidah, walaupun sesaat. Walaupun sesaat, seketika, dah memadai dah. Pergi kejap masuk tanah Arafah, keluar balik. Dah gugur dah kefarduan. Walau maran, walaupun kita berjalan. Kita lalu je. Tak singgah, tak berhenti, jalan lalu je. Dah cukup dah. Ataupun tidur. Orang duduk bawa bah tu, masuk tanah Arafah, kita tidur. Dah dianggap sebagai kita telah wukuf. Gugur dah kefarduan tu. Faham tu? Malah disebut dalam ta'liq, walaupun kita tak tahu tu tanah Arafah. Masa kita mari tu, kita datang ke tempat tu, kita tak tahu pun tu tanah Arafah. Tak. Kita sebut sah juga wukuf tu. Walaupun kamu tak tahu tanah tu tanah Arafah. Yang penting kamu duduk situ, berada di situ pada waktu yang telah ditetapkan. Tak. Tu. Kalau tak tahu hari itu hari Arafah pun tidak ada masalah. Faham tak? Nah, mudahlah wukuf ni. Syarat dia tak ketat mana. Kemudian disebut wasyaratul waqif, syarat seorang yang wukuf di Arafah. Untuk sah mesti an yakuna ahlan lil ibadah. Mesti dia mempunyai keahlian untuk beribadat. Maka fala yasihu wuquful mughma alaih, orang yang pengsan tidak sah wukuf sebab dia tidak ada keahlian untuk beribadat. Maknanya kalau si pengsan tu sembahyang ke, mana nak sah? Tak.
Wasakran, orang yang mabuk, tidak sah wukuf. Wal majnun, orang gila, tidak sah wukuf. Cumanya, lakin yaqa'a ataupun yaqa'u hajjul majnuni naflan. Fayakmilu waliyuhu anhu baqiyatul amal. Cumanya berkait dengan orang gila tu, tak, dia wukuf di, Arafah, kita sebut tidak sah. Tak, cumanya, kena tengok balik ni dalam kitab lain yang disebut ni. Kitab Kitab Mu'nisul Jalis pun ada. Saya tak ingat perbahasan. Ala kulli hal, kita sebut kalau orang tu gila, maka dia punya wukuf tidak sah. Selesai kat situ. Boleh? Kita masuk sunanu al-wukuf. Minta tolong share tu Ustaz Iqbal. Ustaz Basit, tolong share, insya-Allah. Sunanul wukuf, sunat wukuf. Ada berapa ni? Ada dalam 9. Yang pertama, al-ghuslu lil wukuf, mandi untuk kita wukuf. Jadi sebelum kita wukuf, sunat kita mandi. Boleh? Bila masuk waktu mandi untuk wukuf? Masuk mandi untuk wukuf ialah daripada subuh. Daripada masuknya subuh hari ke-9 tu. Boleh? Jadi kita sebut masuk waktu wukuf selepas zuhur hari ke-9. Tapi masuk waktu mandi untuk wukuf tu start daripada subuh tu lagi dah. Boleh? Wal afdal kaunuhu ba'da zawal. Cuma yang afdalnya lepas zuhur tu jugalah kita mandi. Dan kita mandi pula di tempat yang namanya Namirah. Itu yang paling comel. Yang kedua, dukhulu Arafah ba'da zawal. Masuk ke tanah Arafah selepas daripada zuhur hari ke-9. Yang ketiga, al-jam'u bainal asraini al-zuhri wal asri takriman. Jamak antara dua asar. Maknanya ialah maghrib, zuhur dengan juga asar. Jamak secara takdim. Jadi kita masuk di tanah Arafah selepas zuhur. Sunat masuk selepas zuhur. Jadi sembahyang zuhur di tanah Arafah tu sembahyang secara jamak. Kalau kita ni musafir lah. Kalau kita dah duduk di Mekah tu lebih daripada 3 hari, 4 hari, 5 hari, kita tak musafir dah. Tak bolehlah jamak. Yang keempat, al-iktharu minal adhkar. Perbanyakkan zikir. Min tasbih. Subhanallah, subhanallah. Wa tahlil. La ilaha illallah. Disebut di dalam ta'liq. Seorang yang sedang berwukuf tu apa? Sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1000 kali. Lepas tu sebut pula 100 kali. Zikir pula 100 kali. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allah wallahu akbar. Wa tilawatin. Perbanyakkan baca Quran. Yang paling comel baca surah Al-Hashr. Kemudian surah Al-Ikhlas 1000 kali. Kemudian surah Al-Fatihah 100 kali. Wa salatin. Dan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang paling afdal comel kita baca selawat Ibrahimiyah macam tahiyat akhir itulah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim sampailah innaka Hamidum Majid. Berapa kali? 100 kali. Dan dipilih juga oleh sebagian ulama sirah kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid wa alaina ma'ahum. Gitu, tambah wa alaina ma'ahum. Sebahagian kata sunat begitu. Kemudian ad-doa, perbanyakkan juga berdoa. Tak? Dalam doa tu kita puji Allah Ta'ala dan selawat ke atas Nabi pada awal doa. Lepas tu dalam tengah doa pun puji Allah, selawat ke atas Nabi. Akhir doa pun begitu. Puji dan selawat. Dan berdoa tu 3 kali. Mana setiap permintaan tu kita minta 3 kali. Dan kita minta bersungguh-sungguh. Angkat tangan. Macam ni. Cuma jangan angkat lebih daripada kepala lah. Okey, ma'al buka. Mana berdoa sambil menangis. Kenang ke dosa, kenang ke hajat kita, kenang ke tu, kenang ke ni. Tak, sampai menangis pengharapan tu. Allahumma razuqna hajja baitikal haram. Nombor 5, istiqbalul qiblah ma'at taharah. Ketika wukuf di Arafah, kita menghadap ke kiblat dalam keadaan kita bersuci. Jadi sunat
kita bersuci tak wajib. Mana kalau pergi wukuf dalam keadaan berjunub pun sah. Tapi tak comel lah. Sebab waktu tu kita nak sembahyang, waktu tu lah kita nak beribadat, berdoa. Takkan nak buat dalam keadaan berjunub dah. Kalau sembahyang apa semua tu haram. Yang keenam, al-buruzu lisyams inda sakhrati tahta jabalir rahmah. Al-buruz ni maknanya kita pergi ke bawah pancaran cahaya matahari di batu-batu yang berada di bawah gunung yang namanya Ar-Rahmah. Bukit yang namanya Ar-Rahmah. Yang ni orang lama mungkin tahulah di mana. Saya pun tak pernah pergi. Tak. Tu. Yang ketujuh, al-jam'u bainal laili wan nahar. Himpunkan antara malam dan siang. Kita sebut tadi masuk waktu wukuf bila? Zuhur hari Arafah. Zuhur hari ke-9. Boleh. Dan berterusan sampai subuh hari ke-10. Sampai ke subuh hari raya. Jadi kita himpunkan. Kalau boleh himpunkan sebanyak mungkin, itu yang lebih baik. Maknanya kita duduk selepas zuhur tu sampai ke subuh pagi esok. Tapi kalau tak boleh, maka Syekh sebut al-huduru fi Arafata lailan wa naharan. Mana hadir di tanah Arafah malam dan siang. Malam dan siang. Ataupun siang dan malam. Sebab apa nak keluar daripada khilaf lah. Imam Rafi'i, Syekhul Mazhab dalam Mazhab Syafi'i mengatakan wajib himpunkan malam dan siang. Dan itu jugalah pandangan Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tak. Jadi bagi meraihkan khilaf, kalau kita tak himpunkan antara malam dan siang, sunat bagi kita bayar fidyah. Boleh nak raihkan khilaf lah. Maka saya sebut selepas tu, wa yahsulu dhalika bi an yakuna fiha waqta ghurubish syams. Nak himpunkan malam dan siang tu memadai kita datang waktu dekat-dekat maghrib. Suatu maghrib pukul 7, pukul 6.50 tu kita dah ada di tanah Arafah. Jadi kita kita sempat siang hari Arafah, lepas tu maghrib malam pula. Jadi kita dah himpunkan antara malam dan siang. Dan bukan dan. Bacaan dia gitu. Jangan viral salah sebut. Nombor 8. Niyatu jam'i at-ta'khir lil maghribi ma'al isya'i idza ghalaba 'ala dhannihi annahu yusalliha qabla khuruji waqti al-ikhtiyar fi Muzdalifah wa huwa thuluthul lail al-awwal wa qila nisful lail. Yang ke-8, sunat yang ke-8 ketika mana kita wukuf di Arafah ialah niat jamak takhir bagi solat maghrib dan isyak. Kalau kita zan, kita boleh solat di Muzdalifah sebelum keluarnya waktu ikhtiyar. Jadi selepas daripada kita wukuf, kita nak ke Muzdalifah. Kalau kita zan, sangkaan dengan sangkaan yang kuat, kita boleh solat maghrib dan isyak di Muzdalifah dalam waktu ikhtiyar. Waktu ikhtiyarnya apa? Sebelum berlalunya 1/3 malam yang pertama. Apa makna 1/3 malam? Malam tu contoh dah ada, kita sebut 9 jam. Maka sebelum berlalu 1/3 daripada 9 tu, iaitu 3 jam pertama. Jadi kalau kita sangka kita boleh solat dalam 3 jam pertama di Muzdalifah, maka ketika itu moleknya kita jamak takhir. Faham tu? Ada pandangan sebut waktu al-ikhtiyar ialah nisful lail, separuh malam. Faham tu? Nah. Yang ke-9, ad-daf'u ila Muzdalifah ba'da zawali sufrah lailan. Tu. Maknanya kita tak duduk sampai ke subuh lah. Saya silap sebut tadi. Kita tak duduk di Arafah sampai ke subuh. Sebab sunatnya kita bergerak terus ke Muzdalifah selepas hilangnya sufrah. Sufrah ni warna kekuning-kuningan. Boleh? Bila matahari terbenam, kalau kita tengok di bukit, di balik-balik gunung, di balik-balik bangunan ada warna mega merah, mega kuning. Bila mega kuning hilang, waktu tu selepas daripada hilang yang mega kuning, waktu tu sunat kita bergerak daripada Arafah ke Muzdalifah. Boleh? Selesai. Okey, baca sikit lagi. At-tawaf. Rukun yang ketiga bagi haji ialah at-tawaf. Ianya juga merupakan rukun bagi umrah. Okey.
Liqauli ta'ala wal yatawafu bil baitil atiq. Dan hendaklah kamu semua tawaf pada baitil atiq, iaitu rumah yang lama, iaitu Kaabah. Jadi ini fa'il amr. Bila fa'il amr yufidul wujub, wajiblah kita tawaf. Wa yusamma tawaf al-ifadah. Dinamakan juga tawaf fardu sebagai tawaf al-ifadah. Jadi nama tawaful rukni, tawaful ifadah, ia belaka tu benda sama. Syurutut tawaf, syarat sah tawaf ada 10. Syarat ini merupakan syarat bagi semua jenis tawaf yang 7. Kita ada tawaf ifadah. Nama lain dia ialah tawaf rukun. Kita ada tawaf umrah, tawaf wada', tawaf qudum, tawaf manzur yang dinazarkan, tawaf at-tatawwu' sunat, juga tawaf at-tahallul. Maka bagi semua tawaf ini, syarat nak sah tawaf tersebut mesti cukup 10 syarat. Tawaf ni 4 muka surat. Kita baca dah sikit. Sunat tawaf kita sambung kemudian. Jadi syarat sah tawaf yang pertama, satrul aurah, mesti menutup aurat. Tak boleh tawaf dalam keadaan telanjang bulat ataupun terbuka aurat, tak boleh. Aurat lelaki dan aurat perempuan berbezalah, itu dah makruf. Yang kedua, at-taharatu anil hadatsain, mesti suci daripada 2 hadas, iaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Kalau tidak ada air maka tayamum, kemudian tawaf. Cumanya wajib diulang balik. Wajib diulang balik tawaf tersebut. Tak. Dan wajib diulang balik haji lah. Wajib diulang balik haji tersebut bila mana dia datang Mekah selepas-lepas tu. Maknanya kali tu, contohlah tahun ni dia tawaf dalam keadaan bertayamum. Lepas tu dia pun dia tawaf dengan tayamum. Maka kita sebut kena qada. Nak qada bila? Qada pada tahun-tahun akan datang. Itu pun tidak wajib segeralah. Dia nak bagi selepas 10 tahun, lepas 20 tahun tu atas dia, tidak ada masalah. Lepas tu kalau kena ulang balik, apa faedah kita tawaf tu? Apa faedah kita tawaf kalau dah kena ulang balik? Faedahnya ialah dia boleh tahallul. Dia boleh apa? Tahallul, menjadi halal lah. Maknanya bila dia tawaf dan dia buat beberapa perkara yang lain, maka dia dah jadi tahallul as-sani, tahallul as-sani. Dan selepas tu dia boleh buat semua perkara yang diharamkan bagi diri dia. Itu faedah dia tawaf dengan tayamum tu. Jadi ada faedah jugalah walaupun kena ulang balik. Tadi yang kedua ialah at-taharatu anil hadatsain, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Falau lamasathu imra'atun ajnabiyatun batala wudu'uh. Kalau sedang tawaf tu ada seorang perempuan sentuh dia, perempuan yang asing lah, maka batal wuduk dia. Isteri dia pun batal wuduk dia. Wa batala tawafuh, bila wuduk batal maka kita sebut apa? Tawaf juga batal. Cuma kena ingatlah, yang batal tawaf ni pusingan tu. Contoh dia dah tawaf 6 kali. Kali ke-7 pusing tersentuh perempuan. Jadi yang terbatal pusingan yang ke-7. Yang perlu dia buat, dia pergi ambil air sembahyang, lepas tu dia start daripada Hajarul Aswad balik, pusing kali ke-7, lepas tu selesai lah. Lepas tu selesai, bukan kena start daripada awal balik. Selok pula lah lagu tu. Tak, dia ulang daripada awal. Masa pusing yang ke-6 tersentuh perempuan, batal balik. Lepas tu dia ambil sembahyang semula, start daripada awal balik. Kadang lagu tu susah lah. Dan Syekh sebut wazalika asirun fi ziham. Apa dia? Nak pelihara diri daripada tersentuh wanita, susah lah ketika mana sedang sibuk tawaf ni. Maka fala ba'sa bi taqlidil imam Malik fi dhalik. Tidak ada masalah ketika itu kita bertaklid mengikut pandangan al-Imam Malik. Imam Malik mazhab beliau mengatakan apa? Sentuh perempuan yang asing tidak membatalkan wuduk melainkan dengan syahwat. Jadi sedang tawaf tu tak ada syahwat apa, kita sedang ibadat tak? Tu. Jadi sentuh perempuan batal tak? Tak batal di sisi Imam Malik. Ataupun tak perlu pun keluar daripada mazhab Syafi'i, kita boleh ambil pandangan yang kedua bagi Imam Syafi'i,
yang mengatakan apa nama? Bab wuduk ni yang menyentuh batal, yang disentuh tak batal. Jadi bila kita tawaf, kita tak sentuh orang. Tak, sebab kita fokus untuk beribadat. Orang lain tersentuh kita, maka kita tak batal. Yang menyentuh batal. Yang menyentuh di mana? Yang guna tangan. Kalau kita guna tangan kita, pegang orang, kita batal lah. Kalau dia pegang, kita guna tangan dia, manakah dia batal? Yang menyentuh batal, yang disentuh tak batal. Itu pandangan kedua dalam mazhab Imam Syafi'i. Itu pun boleh kita amalkan, tidak ada masalah. Tak perlu kita keluar bertaklid dengan mazhab Imam Malik. Tapi kalau nak bertaklid dengan pandangan mazhab Imam Malik juga tidak ada sebarang muskilah. Cumanya bila kita ambil pandangan Imam Malik, kita tak boleh ambil separuh-separuh. Fa'alaihi indama yatawadda' an yadluka a'dha'ahu wa yamsaha jami'a ra'sih. Kalau kita nak ambil pandangan Imam Malik yang mengatakan sentuh perempuan tidak batal melainkan dengan syahwat, maka masa berwuduk pun kita wuduk dengan cara mazhab Imam Malik, iaitu kita wajib gosok. Mazhab kita tak perlu gosok, yang penting kata air je. Kamu tak gosok, tak ada masalah. Lepas tu bila sapu kepala, sapu semua kepala, seluruh kepala. Boleh? Nampak semat. Boleh. Yang ketiga, at-taharatu anin najasati fi thawbi wal badani wal makan. Suci daripada najis pada pakaian yang kita pakai. Tak, iaitu ridat dan juga izar. Wal badan. Badan kita pun, dalam hidung ke dalam mata ke luar anggota tangan apa semua ni mesti suci daripada najis. Wal makan, tempat juga mesti suci daripada najis. Boleh. Ustaz Rayyan tolong share sikit, Ustaz Rayyan, kita punya video. Wa yu'fa amma yashqu al-ihtiraz anhu minan najasat. Dimaaf daripada najis yang susah dijaga. Kadzarqi tayrin wa nahwi bi syarti an la yatakuna ratbatan wa an la yata'ammad wat'aha. Okey. Kita sedang tawaf. Kalau najis terlalu banyak di tempat mataf tu, di tempat tawaf tu. Najis contoh tahi burung merpati. Maka kita sebut kalau tahi tu banyak, sekira-kira susah kita nak pelihara diri kita daripada menyentuh najis, kita sebut dimaaf. Dengan syarat. Syaratnya apa? Najis tu tidak kering. Najis tu tidak basah. Dan juga kita tak sengaja pijak. Kalau najis tu basah ataupun sengaja pijak, maknanya cari masuk dalam tempat tawaf tu, cari mana tahi aku nak pijak, lepas tu pergi pijak sungguh. Itu tidak dimaaf lah. Okey. Lepas tu satu lagi kita sebut, kalau tahi tu memang penuh satu tempat tawaf, memang tak ada ruang dah kita nak pijak, melainkan memang atas tahi, maka ketika itu tidak ada ruang dah dia nak pelihara diri daripada pijak najis, maka tidak ada masalah basah atau mutlak dimaaf. Faham tu? Nah. Yang keempat, al-ibtida' min al-hajar ja'lul baiti an yasari. Kita kena jadikan Baitillahil Haram belah kiri kita. Kaabah sini kita pusing gitu. Boleh? Pusing gitu. Jadi Kaabah tu mesti belah kiri kita, berada belah kiri kita. Faham tak? Walau mahmulan, walaupun kita dibawa, mana kita tak larat, ataupun kita bawa anak kita yang kecil kan, jadi kita bawa gitu, jadi mesti Kaabah tu di kiri bahu anak kita yang kecil tu. Faham tak? Wal hikmatu fi dhalika liyakuna al-baitu fi jihatil qalbi. Katanya hikmahnya ialah supaya Kaabah tu berada pada arah hati kita lah, jantung kita, al-qalb, sanubari kita. Yang kelima, al-ibtida' min al-hajaril aswad. Mesti pusingan tawaf start daripada al-hajarul aswad. Start daripada mana? Al-hajarul aswad. Boleh? Nah. Dia kat sini hajarul aswad. Lepas tu ada multazam. Lepas tu jumpa pintu Kaabah. Lepas tu rukun tepi tu kita panggil rukun al-Iraqi. Belakang tu rukun al-Syami. Satu lagi rukun al-Yamani. Tak? Tu. Jadi kita nak mula tawaf, kita start daripada rukun
Al-Hajarul Aswad, mana rukun yang ada Hajarul Aswad tu. Tu tak boleh start dengan rukun Al-Yamani ataupun rukun Al-Iraqi, tak boleh. Yang keenam, muhadzatul hajri bi jami'i badani. Hajarul Aswad tu mesti bertentangan dengan seluruh badan kita. Fa idza bada'a min al-hajri muqaddiman juz'an min badani ila jihatil ba' fala yasihu li'adami al-muhadzah bi jami'il badan. Tadi kita sebut Hajarul Aswad mesti berada belah kiri kita. Syarat seterusnya nombor 6 disebut mesti Hajarul Aswad tu bertentangan dengan badan kita. Mana tak boleh kita duduk depan. Mana sebahagian daripada badan kita, juzuk badan kita ni duduk depan. Tak. Ni Hajarul Aswad. Ni Hajarul Aswad kalau contoh. Sebahagian juzuk ni. Jadi bahagian dada saya ni duduk di hadapan, mendahului Hajarul Aswad. Lepas tu baru saya start tawaf. Lepas tu tak sah. Jadi nak selamat, biar kita duduk belakang Hajarul Aswad. Dia punya, orang panggil apa, lampu ke ataupun garisan. Tak. Nak tunjuk itu tempat tawaf, start mula tawaf. Jadi kita start daripada belakang garisan tu, barulah kita start tawaf gitu. Boleh? Supaya tidak ada juzuk badan kita berada lebih depan daripada apa nama tu, benda tadi, Hajarul Aswad. Yang ketujuh, kaunuhu sab'an yaqina, mesti yakin kita pusing tu 7 kali. Jadi start dengan Hajarul Aswad, pusing sampai ke Hajarul Aswad sekali. Pusing pula 2 kali. Pusing pula 3 kali. Nah. Ustaz, kalau syak, syak aku ni pusing 4 ke 5, maka kita sebut kalau syak tu berlaku ketika sedang tawaf, maka kita ambil yang ringan. Kita ambil 4 lah. Maka kita tambah lagi 3. Kalau syak 3 ke 4, kita ambil 3, kita tambah lagi 4. Okey, kalau ada orang beritahu kita, tak, tengah-tengah tawaf tu, dalam hati kita ni yang kelima. Mari-mari member kita dia kata, ni tawaf kamu yang ketiga ataupun yang keempat. Tak. Jadi bila seorang beritahu yang ketiga, seorang yang keempat, kita dalam hati yang kelima, akhir sekali kita pun rasa taraduk, kita pun rasa syak. Aku dia 5 ke 3 ke 4? Seorang kata aku yang tawaf yang ketiga, seorang kata aku yang keempat dah. Aku sendiri rasanya yang kelima dah. Tinggal 2 lagi je. Tak, bila kita rasa syak, maka kita juga kena ambil yang sedikit. Ambil yang ketiga, tak, selesaikan yang ketiga tu, kemudian tambah lagi 4 pusingan. Faham tu? Okey. Berbeza kalau kita syak selepas daripada tawaf. Habis tawaf dah 7 kali. Duduk rehat minum air Zam-Zam. Sedang-sedang minum air tu dia mari syak. Aku tadi ni pusing 6 kali ke 7 kali? Tak, mari syak. 6 kali ke 7 kali. Kalau sekadar syak selepas daripada ibadah, maka tidak memberi mudarat. Maknanya kita sebut tawaf sudah sah. Tak perlu nak kita tambah lagi, tak perlu dah. Berbeza kalau yakin. Lepas tawaf yakin tinggal tawaf yang ke-7, maka wajib pusing. Pusingan yang ke-7. Boleh? Okey. Kita sedang tawaf yang ke-6. Tiba-tiba ada orang mari, dia kata, ustaz ni dah yang ke-7 dah ustaz. Tak, kita sangka yang ke-6, dia kata yang ke-7. Maka kita tak boleh ambil pandangan dia. Maknanya apa? Kita kena sebut itu yang ke-6 dan kita kena tambah yang ke-7. Faham tak? Melainkan kalau yang beritahu tu ada tawatur. Maknanya ramai beritahu. Satu masjid tu beritahu kita punya tawaf itu ialah kali ke-7. Maka kita ambil pandangan mereka. Tak, habis pusingan tu, habis dah lah. Boleh rehat lah, minum air pula. Air kopi ke air apa. Boleh. Kemudian yang ke-8, kaunuhu dakhilal masjid. Mesti tawaf dilaksanakan dalam masjid. Tawaf mesti dilaksanakan dalam masjid. Tidak sah tawaf di luar masjid. Ustaz, masjid dulu ni kecil. Masjid sekarang dibesarkan. Nanti tak ada masalah. Selagi mana dalam masjid yang ada sekarang, maka sah. Sekalipun tawaf tu bukan berada di tempat tawaf. Kaabah duduk tengah. Keliling tu tempat tawaf. Tak, tapi tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat berapa tingkat tak tahulah kat sana. Tak. Mungkin ada tempat tawaf. Tak ada masalah lah kalau kita tawaf tingkat 2, tingkat 3 tu sah. Sebab dalam masjid lagi. Tapi kalau tempat tu bukan tempat tawaf. Contoh macam sutuh. Atap masjid. Tak ada orang tawaf pun, kita seorang naik situ, kita pun pusing.
Kaabah duduk tengah lah. Tak? Sah juga. Sebab apa? Masih dalam masjid. Faham tak? Nah. Cuma makruh. Jadi, syarat yang ke-8 mesti tawaf dalam masjid. Yang ke-9. Kaunuhu kharij al-bait wa syadharwan wa hajri Ismail. Hendaklah tawaf itu berada di luar Kaabah. Tawaf mesti dalam masjid. Dalam masa yang sama mesti di luar Kaabah. Tak boleh masuk Kaabah, tawaf dalam Kaabah. Nak pusing dia, tiang dia nak pusing. Tak, mesti kita keluar Kaabah, pusing Kaabah tu. Jadi mesti di luar Kaabah. Wasyadarwan, mesti di luar daripada Syadarwan. Syadarwan ni kita sebut apa? Bahasa Melayu kita apa? Ni Kaabah. Tak. Daripada Rukun Yamani ke Hajarul Aswad, dan juga daripada Hajarul Aswad ke Rukun Iraqi, di bawah tu dia ada tapak. Contohlah kita sebut ni Kaabah kan, ni dinding Kaabah. Ni dia ada tapak begini. Tengok di dalam Google tu keluarlah Syadarwan. Tapak tu minal Kaabah. Tapak tu dianggap sebagai Kaabah. Jadi kita mesti tawaf di luar tapak tersebut. Dengan makna kalau kita berada di bahagian apa nama tu, tempat Syadarwan tu, masa kita tawaf tu kita sentuh Kaabah. Sepanjang tawaf sentuh Kaabah, maka kita sebut tawaf tu tidak sah. Tawaf pusingan tu tidak sah. Sebab apa? Sebab ada juzuk daripada juzuk tawaf kamu duduk dalam Kaabah. Ustaz, saya di luar Kaabah. Betul, memang kamu luar Kaabah, tapi ulama sebut Syadarwan tu termasuk bawah Kaabah. Dia tu termasuk Kaabah. Jadi bila kamu letak tangan di Kaabah, maka tangan kamu tu berada di dalam udara Syadarwan kat bawah tu, tapak bawah tu. Maka tidak sah sebab kamu dianggap sebagai tawaf dalam Kaabah. Wa hijri Ismail, juga luar daripada hijr Ismail. Hijr Ismail tahu kan? Yang lengkuk tu. Tu hijr Ismail. Jadi mesti luar daripada hijr Ismail tawaf. Jangan kita mengelak, kita masuk ikut dalam hijr Ismail tu, keluar ikut tu. Cepat daripada orang lah sampai je. Tapi tidak sah. Faham tu? Dalam kitab ni disebut wa huwa fi jihatil bab anil asah. Syadarwan berada pada arah pintu. Ni pintu Kaabah, kat bawah tu ada Syadarwan. Ada dinding kecil lah. Hijr Ismail dinding juga, dinding yang lengkuk tu, tak separuh daripada bulatan, yang berada antara dua rukun Syami. Faham tak? Okey, selesai. Yang ke-10, adamu sarfihi li ghairih ka'an masya musri'an li yara sahibah wala yadur tasyrik fi niyyah. Yang ke-10 mesti tidak memalingkan perbuatan pusing Kaabah tu untuk perkara lain selain daripada tawaf. Contoh, kita sedang tawaf, lepas tu kita nampak kawan kita duduk depan, kita pun percepatkan perjalanan sebab nak jumpa kawan kita. Maka masa kita bergerak tu, tujuan kita bukan tawaf dah, malah kita nak jumpa kawan kita kat depan. Pusingan tu tidak sah. Ataupun kita dengan isteri kita, tiba-tiba isteri kita terlepas, kita nampak dekat depan dah, jadi kita takut dia terjatuh ke apa semua tak. Jadi kita percepatkan jalan untuk kita dapatkan dia balik. Tak, jadi tujuan kita bergerak tu tak apa, untuk dapatkan isteri kita. Maka tak sah, sebab kita telah memalingkan niat daripada tawaf kepada dapatkan isteri, kejar isteri. Melainkan kalau kita gabung niat, mana aku pusing ni, aku cepat ni, berlari ni, tak, sebab tawaf satu hal dah, satu lagi aku nak kejar isteri, alang-alang tu aku nak kejar isteri aku. Jadi dua niat, tawaf dan juga nak kejar kawan isteri dan sebagainya. Ketika itu sah, at-tasyrik fi niyyah sah. Kemudian dibincangkan waktu tawaf. Habis ni kita berhenti lah, tak larat dah mata pun, tak larat dah mata 7 minit. Waktu tawaf min muntasafi lailatul nahr, lailatul ashir, pada separuh malam hari raya.
Boleh? Tu. Faham tak? Jadi hari Arafah, hari ke-9. Ni hari ke-10, waktu tawaf. Hari ke-10. Bila masuk waktu tawaf? Selepas berlalu separuh malam, hari raya. Esok pagi kita raya kan? Contohlah esok pagi kita raya. Malam ni kita sebut malam raya lah. Okay, malam ni ada 10 jam. Malam ni ada berapa jam? 10 jam. Bila masuk 5 jam yang kedua, dah masuk dah waktu tawaf. Jadi 5 jam yang pertama tak boleh tawaf lagi. Masuk 5 jam yang kedua, baru masuk waktu tawaf. Wala yakhruju waqtuhu madal hayah. Bila habis waktu tawaf, sampai ke mati. Sampai ke mati. Boleh? Jadi masuk waktu separuh malam daripada malam raya, tapi habis waktu sampai ke mati. Maknanya kalau kita tak tawaf, contohlah kita buat amalan haji apa semua tu, lepas tu balik Malaysia. Lepas balik Malaysia baru tertinggal, baru teringat, aku tak tawaf. Apa lagi pula? Walaupun lepas 3-4 bulan dah kita balik. Cuma kalau kita sengaja balik, sedangkan kita belum selesai tawaf, maka kita dalam keadaan berihram lagi. Tak. Maka kita tak boleh buatlah perkara-perkara yang diharamkan ketika ihram. Beratlah. Tak. Wal afdalu ta'jilu yauman nahri qabla zawal. Yang afdalnya, yang comelnya kita percepatkan tawaf pada hari raya sebelum daripada gelincir matahari. Tu. Jadi masuk separuh malam hari raya. Yang comelnya sebelum zuhur tu kita dah selesai dah tawaf gitu. Fa ya'uda ila Mina fa yusalli dhuhra biha. Selepas daripada kita selesai tawaf tu, kita pun kembali ke Mina dan kita solat zuhur di Mina. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita sambung nanti perbahasan sunanut tawaf. Sunat-sunat tawaf. Jadi kita nak habiskan jugalah insyaAllah perbahasan bab haji ni sebelum hari raya pada 10 hari bulan Zulhijjah, iaitu pada hari Ahad kita raya. Jadi hari ni hari apa? Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Boleh dah. Tinggal 4 hari lagi. Kita nak baca sampai habis perbahasan bab haji. Ahad tu nak raya dah. Wallahu a'lamu bissawab. InsyaAllah barakallahu fikum. Bertemu lagi pada hari-hari berikutnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.